Forex Fiasco ini berkenaan dengan bagaimana Mahathir menyebabkan negara berkerugian lebih 30 bilion ringgit pada tahun 1992 disebabkan oleh ketamakan mereka. Ketamakan Mahathir dan ketamakan mereka yang short sale. Dan kenapa mereka nak short sale ni? Apa tujuan dia? Kenapa tujuan short sale pula? Kenapa ni nak gunakan duit negara untuk nak spekulate? Ada kawan saya mesej semalam, dia kata ini forex is. Dia kata biasalah negara ambil berniaga dalam forex. Saya kata kalau Mahathir nak ambil duit poket dia, nak laburkan dalam forex, itu lantak pi dia lah. Ini bila dia melibatkan duit negara dan pelaburan tersebut spekulatif dalam keadaan tidak diketahui oleh kabinet, melibatkan reserve tunai kita on foreign exchange, itu masalah. Itu satu skandal yang besar. Jadi kita akan lihat bagaimana Forex Fiasco ini berlaku. Bagaimana Forex Fiasco ini berlaku dan siapa yang menyebabkannya. Okey, tak boleh baca. Kalau siapa yang tak boleh baca, saya bacakan insyaAllah. Dia bermula pada tahun 1992. Ini minta maaf kalau siapa yang baca ni, yang nak ikut sekarang ni, kita nak tengok daripada segi detail. 1992, dia Black Wednesday. Dia berlaku di Britain pada waktu tersebut. Di Britain, George Soros telah mengambil untung 1.1 bilion USD apabila Britain devaluekan pound sterling. Tapi masa dia nak devalue pound sterling tu, George Soros beli dengan 1.1 bilion, akhirnya tak boleh nak devalue pound sterling. Menyebabkan Britain telah kerugian. Dia digelar the man who broke the Bank of England dengan selling short lebih 10 bilion USD. Dia untung 1.1 bilion. Dia pump in 10 bilion, dia jual 10 bilion, menyebabkan dia untung 1.1 bilion dalam masa yang very very short. Tapi tanpa dia ketahui pada tahun 1992, rupanya bukan setakat Bank of England saja yang rugi. Rupanya bukan setakat Bank of England saja yang rugi. Rupanya pada waktu itu, Bank Negara Malaysia, BNM, juga rupanya main forex. Orang tak tahu, ini bukan 1992, ini we are talking about, 1992, 16 September 1992. Pada masa itu, Bank Negara main forex. Dan rupanya Bank Negara dah main forex sejak 1989, 88, 89. Dia dah start main forex. Menyebabkan Bank Negara pada masa itu kerugian yang terlampau. Dan terlampau besar kerugian tersebut. Kalau saya bacakan kerugian tersebut pada masa itu, Bank Negara rugi di antara bilion ringgit. Kerana kerugian tersebut, Bank Negara apa dia buat? Lepas 92, 93 dan 94, dia tak berhenti. Dia teruskan juga perjudian tersebut dan dalam masa 2 tahun, dia telah berjudi sehingga untuk menutup kerugian dan terus berniaga dalam masa 2 tahun tu, Bank Negara telah rugi sehingga diangkarkan di antara 16 ke 31 bilion dalam skandal terbesar Malaysia. Pada masa itu, Mahathir menyalahkan Soros pada penghujung 90-an dan menyatakan currency trading adalah perbuatan yang tidak perlu, tidak bermoral, tidak produktif. Saya ingat ucapan beliau. Dan menyambung, dia kata dia telah merosakkan negara dan region kita, menyebabkan berjuta hilang pekerjaan, demonstrasi dan kekacauan. Tetapi Mahathir lupa bahawa dialah yang terlibat secara aktif dalam pengambilan untung dalam forex ini. Sebenarnya, ini saya nak cerita, Bank Negara Malaysia ni dah bermain spekulatif ni, sudah bermain spekulatif, maksudnya dah bermain forex ini sejak pertengahan 1989. Sampai kan sejak sebelum 1989 dan sehingga kan pada pertengahan 89, US Central Bank, Federal Reserve Board dan UK punya Reserve Bank meminta supaya negara Malaysia ni cool it down. Ini disebut oleh Cynthia Owens dalam artikel Malaysia is said to slow down activities in currency dalam Asian Wall Street Journal 5 Disember 1989. Bank of England pun cakap benda yang sama kepada Malaysia. Ya, Malaysia mula-mula slow down lah, tapi sekejap je sebab benda ni boleh buat duit. Mahathir pun kata, benda ni budak-budak muda. Pada masa tersebut, dia kata antaranya Nur Muhammad Yaakob, antara yang terlibat secara langsung. Malaysia slow down, tapi sekejap je. Bank Negara Malaysia masa itu menolak dakwaan. Dia kata kita tak spekulate, tapi hanya actively menguruskan simpanan eksternal untuk mengekalkan nilai wang. Dia kata Bank Negara Malaysia menyatakan hanya untuk hedge fund, bukannya spekulate. Dia kata masa tu. Masa tu lah, dia kata bukan kita nak spekulate, kita nak hedge fund je, dia kata masa tu.
Ada ketika dia kata ini disebut oleh wartawan dan juga mereka dan juga report yang mengatakan Bank Negara Malaysia punyalah dia punya robust masa tu, punyalah dia punya aktif berdagang. Dia berdagang sehingga daripada 1 bilion USD ke 5 bilion USD almost every day. Walaupun trading seluruh dunia, walaupun tak mendapat besar lah saya kata, 1 bilion, 5 bilion ke 5 bilion tu bukan besar sebab dunia punya trading pun 400 bilion. Tetapi untuk central bank itu sangat besar tau. Kan? Dan yang bestnya, kat mana dia ambil duit 1 bilion ke 5 bilion USD ni? Dia ambil daripada duit foreign reserve Malaysia. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang tak tahu, kita ni kalau kita ada foreign reserve ni kita akan simpan duit kat luar negara kalau sekiranya untuk kita nak buat trading, untuk kita nak pastikan mata wang kita kukuh, untuk kita kalau katakanlah adalah import dan export, dia berkenaan dengan benda tersebut. So instead of dia letak dekat somewhere, dekat park, dia ambil duit tu, dia tradekan duit tu. Dan duit Malaysia, reserve Malaysia pada masa tersebut hanya ada 6.5 bilion USD. So daripada 6.5 bilion USD ni, dia trade 1 ke 5 bilion. Mula-mula tu dapat untung lah. Yelah kan, buat untung. Akhirnya, apa yang dia tak nampak? Untuk buat perbandingan, dia kata, yalah negara lain pun trading juga, dia kata. Ya, negara lain trading. Tetapi nak compare, kalau kita tengok, Bank of Japan, kalau dia trade pun tak sampai 1 bilion USD. Dan kalau itu pun kalau mereka nak campur tangan dalam foreign exchange market. Yalah kadang-kadang bila kita nak ekspor barang, dan kita nak supaya mata wang kita rendah, supaya mereka mata wang kita tinggi, supaya mereka beli dalam kadar yang tinggi. Bila kita nak import tu, kita nak mata wang kita rendah. Jadi kita speculate, kita main macam tu. Itu normal, dalam mana-mana bank, central bank dia akan buat macam tu. Tetapi dalam keadaan ini, dia bukan untuk nak hedge fund tu, tetapi nak speculate, dia nak main saham. Dia kata, dan Japan pun tak buat macam tu. Japan pun tak sampai 1 bilion USD. USA nak compare, US, Amerika pun pada waktu tersebut paling tinggi dia pernah trade 11.9 bilion, tetapi itu pun dalam masa 3 bulan. 3 bulan. Dan yang paling tinggi 3 bulan dia pecahkan, paling tinggi adalah 1 bilion sehari on average. Itu US punya market yang main. So kita tengok apa tujuan sebenar. Rupanya bila kita tengok apa tujuan sebenar dia nak trading ni, apa tujuan sebenar dia nak trading, nak ambil short sell, nak ambil untung untuk negara ke? Tak. Itu saya kata. Rupanya Mahathir ni kalau dia nak trade, dia bukannya untuk negara. Ada yang kata, tak apalah dia trading, duit tu untung masuk dalam negara. Kita tengok, apa sebenarnya dia trade untuk apa? Ni saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan ni, budak-budak yang tak tahu ni. Benda ini siapa yang lahir umur saya ni, kita ingat peristiwa ni. Untuk apa? Yes, untuk ini. Skandal emas. Ingat tak? Ingat ke tidak? Tak ingat tak apa, saya ingatkan. Pada tahun 1989, kerajaan Malaysia membeli 21% saham emas MAS, Malaysian Airlines, dari MOF Incorporated dengan harga 722 juta sehingga menjadikan pegangan kerajaan pada waktu itu adalah 42%. Still remember that? 1989, saya ingat sebab saya membaca walaupun 89 tu saya darjah 6. Tetapi somehow, or rather saya pun tak tahu kenapa, tetapi saya ingat peristiwa tu. Saya ingat masa kerajaan beli saham emas, saham emas. Dan dia membeli, kalau tak silap saya, saham itu dibeli dengan harga dia beli saham emas. Dia tak beli dalam ringgit. Dia beli dengan harga pasaran pada waktu tersebut. Dalam masa yang sama, pada bulan Jun 1989, Bank Negara Malaysia juga telah membayar sekitar 680 juta untuk membeli 30% pegangan saham dalam MISC, Malaysian International Shipping Corporation Berhad. Ring any bell? Keting. Ring any bell? Siapa owner kepada MISC? 680 juta atau 30% pasaran saham, dan kombinasi itu kerajaan Malaysia telah membelanjakan lebih daripada 1.3 bilion ringgit untuk pelaburan di dalam 2 syarikat sahaja. Dan kita kena ingat ini tahun 1989, we are talking about 1989, where billion of dollars ini adalah satu jumlah yang sangat besar pada waktu tersebut. Tak sekadar itu, okey, tak apalah dia beli saham, tak ada masalah lah, okey. Why? Apa masalah dia beli saham kan? Apa sebenarnya, bagaimana ia dilakukan? Okey. Di antara Jun dan September,
Bagaimana, apa modus operandi? Okey, kenapa dia beli tadi? Bagaimana dia lakukan pasaran? Macam mana Bank Negara Malaysia speculate? Macam mana Bank Negara Malaysia ni jual beli forex tersebut? Di antara Jun dan September, Bank Negara Malaysia dilaporkan masuk ke dalam pasaran sehingga hampir setiap hari. Saya tahu tadi Jepun pun tak sampai 1 bilion, US pun 1 bilion satu hari. Tapi dengan reserve 6.5 bilion USD, Malaysia, Bank Negara Malaysia dilaporkan masuk dan main saham hampir setiap hari. Dia bermula pagi-pagi. Pada masa tu trend tak nampak lagi. Dia beli saham tu pagi, dia beli forex tu pagi, dia buat satu, dia beli dengan jumlah yang besar. Macam Soros buat lah. Dia beli bom, dia dumpkan satu pasaran dan kebanyakannya dilakukan dalam pasaran Singapura sehingga menyebabkan dolar naik daripada 75 yen, 0.75 yen ke 1 yen. Pada mulanya, dia mula-mula buat untung lah. Sehingga kan Federal US tak senang pada masa itu kerana US nak lemahkan nilai USD tapi tak berjaya sebab campur tangan Bank Negara Malaysia ni lah. Dan dikelaporkan pada masa itu, Bank Negara Malaysia telah mempunyai satu bilik untuk buat forex ni yang tercanggih di dunia. Dia mungkin ada dia punya, yalah, bilik-bilik komputer ni, kita tak tahulah 89 punya komputer macam mana kan. Dan bertukar menjadi pusat mengaut keuntungan untuk kerajaan dengan menggunakan reserve tunai dan emas yang banyak bagi memain pasaran Asia, Europe dan US. Dan perkara ini, dia bukan fitnah. Sebab masa bersara tahun 2003, selepas diinterview oleh Pauline Ng, yang dalam oleh Business Times, Singapore Business Times, dia kata, Mahathir sendiri telah mengakui bahawa mereka ada bilik trading dan mereka memberitahu saya, Mahathir, dan saya sendiri melihat bilik tersebut. Dia kata bilik itu berada di London. Saya kagum, Mahathir kata. Saya fikir ia hebat dan saya tidak melarang. Dan interview ini dilakukan dua kali, satu pada 2006 dan satu lagi dilakukan pada 2008. So akhirnya, okey. Kita tadi kita kena faham. Okey, so kita dah faham. Ini kompleks sikit. Taklah kompleks sangat. 1992, sejak 5.9, dia dah buat dia buat forex ni. Dah melabur forex tak? 1992, dia dapat untung. 1992, pam, rugi. So, bagaimana dia sembunyikan kerugian pada tahun 1992? Kerugian pada tahun 1992 disembunyikan. Macam mana disembunyikan? Okey, saya tunjukkan. Bagi siapa yang faham accounting, dia fahamlah. Okay. 1992, bagaimana BNM menyembunyikan kerugian? Pada tahun 1992, disembunyikan kerugian itu dengan memasukkan, dia Bank Negara Malaysia ni dia kena keluarkan annual report, laporan keuangan setiap tahun. Dia buat satu laporan keuangan 300 muka surat. Dan untuk sembunyikan kerugian 9.3 bilion itu against Special Reserve Fund. Ini yang Special Reserve Fund yang digunakan 9.3 bilion, kalau kita bagi dua lebih kurang dalam 4 bilion, almost 5 bilion. So masa itu tukaran wang adalah 2.3, 1 US dollar sama dengan RM2.30 pada masa itu. Dia letakkan sebagai notanya sebagai charge against Special Reserve Fund. Charge. Maksudnya ada, cost dia adalah charge. Charge je. Ya, kemudian dia tak nampak, dia letakkan dalam 300 muka surat supaya kalau siapa tak baca, siapa nak baca 300 muka surat kan? YB masa tu pun tak baca. Sampailah benda ini disoal oleh wartawan asing yang faham. Ia tidak nampak sehinggalah soal jawab bersama wartawan asing. Pada masa itu wartawan asing mengemukakan soalan. Dia tanya, setelah dia tanya soalan, kenapa charge tu sebanyak 3.9 bilion, barulah Bank Negara Malaysia mengeluarkan satu kenyataan khabar sebanyak 3 muka surat. Dia mengatakan bagaimana Special Reserve dan Contingency Fund boleh turun sebanyak 93% daripada 10 bilion pada awal tahun kepada 752.6 juta pada hujung tahun. Awal tahun 1992, 1991-1992, kita punya reserve fund 10 bilion. Hujung tahun jadi 752.6 juta saja ringgit. Masa tu ini antara laporan Stephen Dutty, huge chart at Bank Negara Status Analyst pada tahun 1993. Bank Negara dia mengatakan, so dia keluar kenyataan. Masa tu dia keluarkan satu press statement. Maaf kalau pening sikit. Dia keluar satu press statement, dia kata,
kerana dia kata charge tersebut adalah kerana appreciation of the Malaysian ringgit against the bank foreign exchange holding. Dia buatlah dia pusing. Dia tak sebut pun kerana duit itu hilang dalam pelaburan foreign exchange di London. Dia pusing. Jauh betul dia pusing. Kan? Dia tak jawab. Kan? Dia kata BNM to meet its low inflation rate, the bank said is to soak up the heavy flow of foreign fund into the booming. Bla 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 bla. Tetapi orang tak percaya. Sebab orang percaya bahawa duit tersebut sebenarnya dihilang di di London market. Dan benda ini dibawa oleh Lim Kit Siang di bank di parlimen, dan demand dia minta supaya diadakan Royal RCI, Royal Commission for Inquiry, saya ingat di 1992, supaya dibawa RCI, tetapi ditolak oleh kabinet pada waktu itu. Biasalah pembangkang tak buat kan. Berapa je kursi 1991-92. Dan charge 9.3 bilion tu hampir menghapuskan seluruh reserve negara. Bayangkan daripada 10 bilion tinggal 700 juta. Dan ini berlaku 1992. Ini yang menarik. Kenapa saya kata menarik? 1992, apa yang berlaku? Anwar Ibrahim dilantik jadi Menteri Keuangan. Tiba-tiba Anwar Ibrahim dilantik jadi Menteri Keuangan pada tahun 1992. Julai 1992. Now, what happened ini saya punya jangkaan, konspirasi saya lah. Kenapa Anwar Ibrahim dibawa menjadi Menteri Keuangan pada tahun 1992? Sebenarnya, untuk menyelamatkan ekonomi negara. Pada waktu itu disebabkan oleh fiasko ini. Jadi, membatalkan apa yang Mahathir kata bahawa tak boleh nak selamatkan ekonomi negara. Anwar tak mampu nak selamatkan ekonomi negara. Anwar Ibrahim buat pada tahun 1992. You know what happened? Anwar mengatakan, saya telah memberikan strong advice kepada bank negara pada bulan Mac untuk berhenti speculating. Kan? Untuk berhenti spekulate. Ini menurut Asian Wall Street Journal pada 24 Januari 1994. Bank negara aims new rules at speculators. Ini laporan mereka. So, apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa? Bagaimana kerajaan nak tutup 700 juta tu? Macam mana kerajaan nak tutup? Tinggal 700 juta ni dapat 10 bilion. Mati kita, dia kata. Tinggal 700 juta. Mati nak menjawab dekat parlimen. So, apa yang Mahathir buat pada waktu itu? Pada ketika itu? Ini plan Mahathir. Siapa yang ingat Tajuddin Ramli? So, pada waktu itu, apa yang Mahathir buat adalah dia paksa Tajuddin Ramli membeli, ingat tak saham MAS tadi yang dia beli guna duit untuk beli MAS tadi kan? Dia paksa Tajuddin Ramli beli saham MAS, MAS, Malaysian Airlines, dengan harga RM8. Padahal pada waktu itu harga MAS, pasaran MAS, harga share MAS masa itu hanyalah RM3.50. So dia paksa dengan bagi RM800 dan Tajuddin Ramli beli dengan harga tersebut RM8 dan membayar dengan jumlah 1.79 bilion. 1.7 campurlah 700 juta bolehlah dapat 2.4 bilion. Kuranglah sikit jumlah tersebut. Dan dilakukan oleh Mahathir pada waktu tersebut. Kalau kita baca. Dan baki tadi 42%. 32% dijual dengan Tajuddin Ramli dengan RM1.79 pada harga RM8 per share. Dan bakinya dijual kepada syarikat JLC yang lain. Dan dilakukan pada penghujung 1993 untuk mengelakkan bottom line Bank Negara Malaysia yang teruk. Pada tahun 2000, kerajaan Malaysia membeli balik harga tersebut dengan harga RM8. Walaupun pada waktu itu harga saham MAS hanyalah RM3.60. Pada 2006, Tajuddin mengemukakan saman bahawa dia dipaksa oleh Mahathir dan juga Daim untuk membeli saham tersebut. Rupanya dia dipaksa. Nampak skandal tu bagaimana? So, akhirnya duit tu pergi ke mana? Hutang tersebut bagaimana? Walau bagaimana tu, usaha itu disia-sia apabila kerugian besar, balance foreign currency transaction itu ditanggung oleh negara. Sebanyak 5.7 bilion dianggap sebagai hutang kerana Mahathir tak mampu nak tampung. Akhirnya dia dijadikan reserve negara terus hilang apabila 57 bilion dianggarkan telah hilang, tak boleh nak ditanggung, menghapuskan paid up capital dan baki reserve yang hanya 3.8 bilion. Habis. Perkara ini boleh menyebabkan keruntuhan bank negara sehingga kerajaan terpaksa campur tangan.
Menurut akaun tahunan, 5.7 bilion itu adalah net division. Dan akhirnya, duit tersebut terpaksa ditanggap sebagai hutang di bawah jaminan kerajaan. Dan lupus amortize. Amortize, siapa belajar akaun tahu perkataan amortize, hanya pada tahun 2003. Maksudnya duit tersebut tak pernah diselamatkan. Habis macam itu saja pada tahun 2003. Tuan-tuan dan puan, siapa yang menjahanamkan bank negara? Siapa yang menjahanamkan ekonomi negara? Jawab. Siapa yang menjahanamkan? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim dipanggil untuk menyelamatkan keadaan negara. Yang menjahanamkan ekonomi negara, Atok. Dan kamu masih nak ambil dia sebagai Perdana Menteri. Siapa yang kena kambing hitam? Jafar Hussein, Gubernur Bank Negara. Nur Muhammad Yaakob juga begitu. Dan Anwar serta Daim mengatakan, diorang tak tahu pun wujudnya spekulasi dan wujudnya pejabat bilik tersebut sebab dia dekat London. Dan Anwar tahu pun sebab kawan daripada Swiss bagi tahu. Kawan masa on the way pergi Swiss, bukan daripada Swiss, pergi Swiss, kawan dia bagi tahu bahawa Malaysia is speculating. Malaysia is speculating on currencies. Nampak tak nampak ni? Ke korang tak nampak lagi? Anwar akhirnya mengatakan sebagai Menteri Keuangan, masa sebagai Menteri Keuangan, bahawa ini adalah angkara Mahathir. Beliau mengatakan apabila saya ke Swiss, seorang kawan memberitahu saya bahawa bank negara adalah salah satu top 3 speculators dan dianggap sebagai rook bank. Bank yang ganas. Dia bertanya kepada Jafar, tapi Jafar Hussein ni adalah Gubernur Bank Negara pada masa tersebut. Jafar kata dia tak tahu. Bila Anwar tanya Mahathir kata, alah ini media barat ni. Alah ini western media saja nak memburuk-burukkan kita. 1998, Mahathir melantik Nur Muhammad Yaakob sebagai Economic Advisor dan akhirnya dilantik Menteri Keuangan kedua oleh Pak Lah. Now, krisis keuangan ekonomi 1997 sebenar-benarnya berpunca daripada apa yang berlaku. Apa yang berlaku ini tahun 1992, 1993 itu sebenarnya. Dan keadaan boleh jadi lebih teruk kalau Anwar tidak selamatkan ekonomi kita pada tahun 1992 sehingga 1997 tersebut. Keadaan lebih teruk sebenarnya. Apa yang berlaku ialah Thailand currency dia jatuh teruk. Ini spekulator lah, samalah cerita yang sama. Yang efek sebenarnya Korea Selatan dengan Indonesia. Itu efek paling teruk, dan Singapura. Malaysia sebenarnya tak terkesan. Tetapi analisis mengatakan disebabkan oleh polisi bank negara ini dan juga sifat rasuah serta sikap pemimpin dan pemerintah yang tak prudent menyebabkan krisis ekonomi itu teruk berlaku di beberapa negara termasuk Malaysia.